Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan mukhtasar ataupun ringkasan kitab muka surat 279 Al-Qira'ah fil khutbah itu, iaitu bacaan pada khutbah. Qaul yang ke-694 Al-Qira'ah fil khutbah, yakni bacaan pada khutbah. Bacaan di sini maksudnya Quran bacaan di sini makna qiraatul Quran maksudnya. Qaul yang ke-694 Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Ummu Hisham binti Harithah bin Nu'man annaha sami'atin Nabi. Ni kalau kita sambung ta tu dia jadi baris bawah lah. Tu cara baca dia. Annaha sami'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biqaf. Surah Qaf tu lah. Biqaf tu dengan surah Qaf itu. Wa huwa yakhutub 'ala al-mimbar yawm al-jumu'ah wa annaha lam tahfazha illa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ah. Diriwayatkan daripada Ummu Hisham binti Harisah bin Nu'man, beliau menyebutkan beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Qaf dan berkhutbah pada hari Jumaat di atas mimbar. Ummu Hisham tidak menghafal ayat itu. Asalnya Ummu Hisham ni dia tak ingat pun ayat tu, surah Qaf tu. Kecuali kerana Rasulullah sering membacanya di atas mimbar pada hari Jumaat. Jadi dengan sebab Nabi baca tu, dia ingat kerana tu. Tu. Jadi di sini sebelum kita pergi kepada qaul seterusnya, zahir ayat hadis ini beberapa perkara lah. Walaupun Imam Syafi'i pun tidak sebut sini, cuma saya sebutnya dari segi hadis tu. Yang pertama sekali daripada hadis ni, antara yang Nabi baca ketika khutbah itu, antara ayat yang Nabi bacanya daripada surah Qaf. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis ini juga kita dapati bahawa perempuan terlibat juga dengan salat Jumaat itu. Ummu Hisham tu mana terlibat juga. Mana dia dengar. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i pun boleh perempuan nak pergi salat Jumaat pun tidak jadi masalah. Boleh. Cuma tidak wajib seperti lelaki. Ya? Masjid kita. Jelah kalau kita nak buat kat terpaksa sediakan ruang lah untuk perempuan tu. Dan sebenarnya molek ada juga. Sebab apa? Ini pengalaman anda lah. Sebab apa? Sebab perempuan ni kadang-kadang ada juga yang musafir, dia pergi tu boleh dengar khutbah. Dia boleh jadi kalau ada ruang tu bagus jugalah sebenarnya. Sebab tu rugilah kita tengok, sebab ni pengalaman lah. Kalau masjid-masjid tepi jalan ramai, kita tengok perempuan duduk dalam kereta musafir. Kalau tidak musafir pun, kalau dalam negeri pun nak balik rumah, nak sembahyang dekat masjid kat rumah tak sempat dah, sehingga jadi isteri duduk. Kadang-kadang tu kereta tak ada aircon tu, panas wasak buka tu dah. Jadi kalau ada ruang molek juga. Kita ambil ruang itu. Sediakan ruang yang sepi. Sengaja ada. Mana kena buat sepatutnya. Tamu-tamu kalau kita pasti dah masjid tempat kita tepi jalan, tempat orang singgah, tidak semesti musafir pun kadang-kadang. Kadang-kadang kita nak putih main dia tak ada nak balik maya kak. Tu benda-benda gitu perlu kan. Sebab kok mana pendengar khutbah ni ada manfaat dia tu. Kalau kita tengok di sini zaman Nabi, itu fenomena biasa. Perempuan terlibat sebab khutbah zaman Nabi cukup hebat, sebab dia kisah khutbah itu isu kandung ini berkait dengan isu semasa. Nabi sebut perkara yang berlaku dalam tempoh seminggu, itu asalnya. Itu sebenarnya fungsi khutbah.
Jadi kalau ada Nabi nak kritik masyarakat, nak buat pembetulan terhadap amalan masyarakat pun hari Jumaat. Salah satu faktor paling sah kerana hari Jumaat ni dia tak boleh semaya di rumah, dia kena semaya di masjid. Khususnya lelaki sebagai ketua keluarga. Kalau perempuan tak mari pun sudah tertampun dah dengan suami dia pergi tu. Suami dia akan dapat maklumat, isteri dia akan dapat maklumat daripada suami. Itu sebenarnya fungsi khutbah. Ni kadang-kadang kita sebut khutbah tu isi kandungan tu cerita tentang wali, singa tak makan dia, pergi tengok saja, tu tak ada faedah cerita gitu. Itu singa yang ada masalah kesihatan tu, tak makan wali tu. Itulah masalah kita boleh sebut gitulah. Singa tak lalu makan, ataupun mungkin wali tu bermasalah sangat, siapa singa pun tak lalu. Banyak masalah. Kalau orang baik biasa singa makan. Dahlah sebut tu secara bergurau, biar pada-pada kita nak cerita. Kena pilih-pilih juga dia munasabah. Umat Islam ni tidak boleh ni semacam sukatan pula cerita wali tu. Semakin sukatan pendidikan tak kena gitu, tak kena. Ada yang hantar pada saya tu, dia marahlah sebab kita duk sebut macam kita kritik, sehingga dia sebut dalam kitab tentang adanya karamah wali. Dia tak faham, kita baca lebih pada dia kitab tentang karamah wali. Dan kitab dengan saya tu kita baca tu ya kita terkejut tu. Bahkan cerita-cerita tu kalau ada sanak pun, itu sanak tu ulama apa ya, ulama kadang ada ulama tak peduli pun sanak tu. Sebab cerita tu tak ada manfaat pun. Lepas tu sanak tu dia ke? Banyak masalah dengan anak tu, beberapa kitab khusus himpunan keramat wali. Patah apa faedah? Jadi kita kena tengok dari sudut ni, masyarakat tidak dibentuk oleh Nabi begitu. Bukan jadi satu sukatan pendidikan tu sebenarnya, tak perlu tu. Sehingga dia anggap penting gitu semua tu kan. Baik. Jadi Imam Syafi'i sebelum membicarakan tentang bacaan pada khutbah, dia kemukakan riwayat daripada Ummu Hisham ni. Yang mana dalam riwayat ini Ummu Hisham kata, maknanya kena perhati poin yang ketiga daripada hadis ni. Ummu Hisham tu asalnya dia tidak ingat surah Qaf itu, tapi dia jadi ingat selepas tu bila dia dengar Nabi baca. Daripada situ kita dapati bahawa dia ni bukan sekali dia pergi ke masjid tu, bukan sekali. Ummu Hisham ni bukan sekali, maknanya dia ni acak kali dia pergi semaya Jumaat dah. Sebab dia, sehingga dia boleh ingat. Dia sebut Nabi ni sering baca, sebab tu dia ingat. Asalnya dia tak ingat. Tu yang ketiga. Jadi maknanya dia nak ayatnya ni, kalau kita nak buat orang panggil kaji hadis lah, maknanya kita nak kaji tak hadis. Kenapa dia sebut asalnya dia tak ingat, kemudian dia jadi ingat? Maknanya Nabi kerap baca, sebab tu dia jadi ingat surah Qaf. Okey. Qaul yang ke-695, setelah Imam Syafi'i kemukakan riwayat ini sebagai dalil ataupun tonggak untuk perbincangan ini, maka dia buat komentar dalam qaul yang ke-695. Ni dalam mukhtasar ni, kalau kita asal tidak qaul 65 lah, banyak lagi lah, beribu lah qaulnya kalau dalam asal. Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya Umar membaca dalam khutbahnya pada hari Jumaat, idza syamsu kuwirat. Baca tu. Sayyidina Umar baca khutbah, masa khutbah tu antara ayat yang dia baca adalah idza syamsu kuwirat, sampai kepada alimat nafsum ma ahdarat. Kemudian yaqta'u surah, kemudian setakat tu dia potong surah, makna berhentilah. Dia tidak habiskan. Itu maksud dianya. Takut tak faham pula potong lagu mana. Lepas tu dia ambil surah lain pula, mana campur-campur. Begitu. Tapi ni antara yang dibaca. Sayyidina Umar baca gitu. Baik. Kita pergi dulu Seterusnya qaul 696, Imam Syafi'i berkata lagi, telah sampai kepada kami bahawa Ali karramallahu wajhah sering membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad di atas mimbar ni dalam khutbah ni. Maka tidak sempurna kedua khutbah kecuali dengan membaca pada salah satu dari kedua rakaatnya satu ayat atau lebih. Maknanya jadi hak ni mana baca ni sama ada, kalau kita tengok tadi, mana tadi baca ketika khutbah, hak ni baca ketika semaya. Ketika semaya ni kata Imam Syafi'i, makna semaya ni, kalau kita baca
Ni orang panggil sembahyang Jumaat lah. Sembahyang Jumaat kita kata. Mana baca ayat tu, satu ayat pun tak apa dah. Boleh dah. Adakah Nabi buat gitu? Itu satu persoalan. Boleh. Patut ada kau baca Qaf, Allahu Akbar. Ngokah kan satu ayat tu kan? Boleh buat gitu. Dari segi fiqh boleh. Memang dari segi fiqh boleh. Tetapi dari segi sifat solat Nabi ada ke Nabi buat gitu? Qaf, satu huruf. Kesar ayat tu. Tidak gitu kan? Lepas tu masuk rakaat kedua pula, baca alif lam ra pula. Cepat benar gitu. Dia kata minta maaf lah abang nak baca gitu sebab abang nak panjang khutbah. Betul dari segi fiqh tu, sebab tu dulu ada pelajar kita buat gitu. Jadi bila sampai ke Maulana kata jangan tengok fiqh saja agama ni. Hak tu ulama fiqh sebut tu bila ada orang buat gitu, ayat tu sah semaya. Apakah ahli fiqh yang kata sah tu dia buat gitu? Dia nak ayat sah saja, bukan nak ayat lebih. Kita ni semaya bukan sekadar nak sah. Kita nak lebih daripada sah. Apa dia? Kualiti. Jadi nak dapat kualiti ni dia kena ambil kira fiqh dan sifat salat Nabi serentak. Tu kena faham tu. Yang disebut oleh Imam Syafi'i sini maknanya apa? Maknanya kalau kita setakat tu kita baca. Maknanya dalam khutbah ada juga baca ayat Quran dan dalam kita kata semaya tu memanglah. Cuma nak ayatnya kalau semaya tu 2 rakaat tu Jumaat tu baca mana-mana ayat pun boleh, sayat pun tak apa dah setiap rakaat. Hak tu dia nak ayatnya. Memang dari segi fiqh gitu. Nak ayatnya boleh, sah dah. Tapi jangan buat begitu. Kecuali ayat tu ayat panjang. Sayat tak apa. Anak murid anak tu pandai dia belajar hafal Quran. Dia kata mana? Nak praktik fiqh. Dia baca Qaf saja. Makmum terkejut. Makmum pun dia juga. Maya di asrama lah. Maya di asrama dia maya pun dia tu. Lepas tu dia report pada saya. Dia kata ustaz, ketua kita tu baca Qaf saja. Ana sebut Maulana kata ustaz kena berjelas. Dia kata ana tak jaga itu. Maulana kata ana royak dari segi fiqh ya. Tu Maulana buat penjelasan dalam kelas tu. Tak boleh jangan buat gitu. Kalau buat masjid kejut orang tu. Nama orang panggil ustaz Qaf. Jangan tebing buat gitu tak boleh. Kita kena tengok sebab itulah hati kena ingatlah. Tak ada baca petah. Tak baca petah bismillah sudah molek dengan Qaf tu no. Dia gini sebab tu kita kena faham lah. Sebab tu kita bagi anak lah. Fiqh ni kita kena belajar. Kita nak tahu cara istinbat hukum. Bagaimana orang panggil ahli-ahli fiqh mengambil maklumat fiqh daripada nas. Tetapi kita kena belajar juga orang panggil fiqhul hadis. Supaya kita belajar Nasai. Dia tak cukup dengan tu saja, kena belajar juga fiqh. Ni supaya fiqh ni. Lepas tu kena pergi lagi hak ni. Ni tidak detail ni kita belajar ni. Dia kena belajar. Sebab tu kena cari ustaz lain pula lah. Misalnya kita nak belajar tentang Syafi'i. Kitab mana hak kira-kiranya hak mana misalnya kita majmu' ke, Iqna' ke, biar tahu. Ana lu belajar Mahalli dengan Maulana. Paling tinggilah kira di pondok tu. Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahalli. Jalaluddin Mahalli lah. Jalaluddin juga. Jalaluddin ni dua tu. Mahalli dan Suyuti tu. Ke Jalalain tu, tafsir Jalalain tu dua jalal. Jalalain tu makna dua jalal. Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahalli. Hak Mahalli tu dia lebih cenderung kepada fiqh. Hanya 5 jilid itu. Hak tu memang detail mazhab Syafi'i. Dan kita akan belajar istilah-istilah dalam mazhab Syafi'i. Istilah tu sendiri pun kena ingat. Bahkan dalam masa belajar tu Maulana suruh tulis, buat satu helai kertas, tulis istilah-istilah dia tu. Bila jumpa tengok rujuk, dia ingat dengan begitu kita boleh ingat. Ini pendapat asah, ni pendapat mukhtar, ni pendapat rajih dalam mazhab Syafi'i. Apa maksudnya? Masyhur. Sebab tu selepas ni kita akan itulah tu kita akan belajar. Cuma ni kita nak belajar sepitah lalu dulu. Kita kena ingat. Biar kita nampak bagaimana Imam Syafi'i yang dikatakan Nasirus Sunnah itu. Kalau tidak jadi masalah. Sebab tu dia kena belajar. Belajar direct daripada hadis. Kena faham molek ni. Ambil direct daripada hadis ni maknanya kita akan sebut ulama tanpa mengira mazhab. Jangan silap faham, jangan kata belajar hadis saja tak boleh, sesat gitu. Tak. Bila kita kata belajar fiqh daripada hadis,
Kita kenapa? Oh, sini rupanya dalil maklumatnya. Maklumat terdapat ni dalil dia. Dan sebab tu contoh kalau kita belajar nasai ke tak? Ana akan cuba sebanyak mungkin lah. Walaupun tidak, kalau nak ambil semua banyak lah. Tapi kita akan cuba bawa pandangan ulama-ulama kita. Tak kira dalam pelbagai mazhab. Lepas tu kita nak tahu tentang mazhab Hashimi secara khusus, cari guru lain lah pula belajar. Kena ramah guru. Misalnya kalau tempat kita ni terkenal para asatizah banyak guna tu lah. Apa kitab apa yang Syafi'i biasa macam apa? Fiqh al-Manhaji tu. Khatib Syarbini tu. Tu. Tu banyak mana ada manfaat boleh tu. Ada syarah dia lagi. Tu Syafi'i tu. Tapi tak apa nak pakai lah tu sebab banyak tak kena dengan kita juga ni. Tu masalahnya. Tak solat lagi. Tu masalahnya. Baik. Tu masalahnya. Jadi di sini dalam qaul ke-696 ini dua perkara Imam Syafi'i sebut di situlah. Pertama sekali makna baca ayat misal senali antara yang dibaca. Suratul Kafirun, kemudian surah Ikhlas itu. Begitu juga dalam salat, paling tidak satu ayat dalam setiap rakaat ataupun lebih. Sah dah. Cuma kena ingatlah sifat salat Nabi ana sebut dengan ana tu ada banyak. Albani kumpul, Syekh Mutarrif kumpul, banyak kita tengok. Saya menyukai kata Imam Syafi'i lagi, apabila seorang imam membaca pada khutbah pertama dengan surah Qaf sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasul. Jadi Imam Syafi'i kata, saya suka benar kalau baca tu. Tapi kena ingat, Imam Syafi'i bukan bermaksud maka surah Qaf sama baca. Tidak. Kita tak boleh faham gitu. Mana-mana surah pun boleh. Cuma suka tu sebab ada riwayat sebut Rasulullah baca surah Qaf. Apakah baca sama? Tak. Tapi daripada riwayat Ummu Hisham kerap baca. Sehingga dia ingat. Dia ingat kira Nabi baca. Asal dia tak ingat. Tu. Apabila ia membaca surah Sajdah di atas mimbar, maka dia tidak perlu turun untuk sujud tilawah. Ataupun surah-surah manalah yang ada sujud tilawah tu tak perlu dia turun. Maknanya keadaan tu tak sesuai. Kalau dia buat juga, dia tengah khutbah dia baca surah, kebetulan ada tempat yang sajdah di situ, katalah dia turun. Saya harap, Imam Syafi'i kata saya harap, agak-agak tak apalah dia kata. Mana dia pun tak tahu nak kata berapa kot tu. Agak-agaknya tidak mengapa. Sebab apa? Bagi dia ni agak-agaknya perbuatan itu tidak memutuskan khutbah. Sebab khutbah ni jadi kena straight khutbah direct. Hak cerita Nabi turun kita bincang sebelum ni. Sebelum khutbah ulama kata tak baca khutbah lagi, baru salam baru. Tak memulai khutbah lagi. Takut jadi putus khutbah. Sebagaimana halnya jika dilakukan tidak membatalkan solat. Mana kalau selagi tidak putus khutbah, dia tak batal solat. Itu maksud dianya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, maknanya Imam Syafi'i itu tak sedap tu. Dia sendiri pun tak sedap tu kalau turun sujud tu. Cuma dia harap-harap tidak rosaklah khutbah tu. Gitu saja. Maknanya jangan dibuatlah tu. Sebab tu bila kita baca ni, mana kita gabung dengan ulama-ulama hadis, ulama-ulama fiqh, sebenarnya kita kena lebih mengambil kira untuk amalan, untuk menentukan hukum lain, untuk amalan bagaimana Nabi buat. Cuma kalau ada orang buat tak serupa dengan Nabi tu, di situlah kita perlu ulama fiqh. Kalau buat gitu ni sah lagi ke tidak? Makna kalau hak ni makna sah lagilah. Tu ya dia nak. Molek ke dak? Tak. Tu kena faham tu. Baik, seterusnya qaul yang ke-697, Imam Syafi'i berkata lagi, telah sampai kepada saya bahawa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di akhir khutbah dia baca akhir suratun Nisa, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Itulah. Baik, tak apalah. Cuma saya nak sebut begini ya. Jadi ayat yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Kalau kita perhatikan di sini apa Imam Syafi'i nak sebut sebenarnya? Imam Syafi'i nak ayatnya para sahabat ni dia tidak baca tetap ayat tu. Cuba perhatikan. Sayyidina Ali baca tu. Nabi baca Qaf. Lepas tu Sayyidina Uthman baca. Mana nak ayatnya boleh kita baca mana-mana ayat. Acak boleh. Cuma Imam Syafi'i kata saya suka sebab Nabi kerap baca tu. Maknanya kita bacalah. Supaya juga kita kata surah Sajdah pagi Jumaat tu.
Mana ada satu bukti Nabi tak pernah miss buat tu sama? Tak ada. Tidak begitu. Jadi saya suka benar cara masjid Payama tu. Dia gila-gila. Dia nak baca-baca. Kalau tidak, boleh jadi masyarakat silap faham. Ingat saya sebut. Gida, tak baca surah sejadah. Tolong pergi cari masjid surah sejadah. Jadi gitulah. Kalau boleh jadi, itu makna silap faham telah berlaku. Sebab tu, di sini, kalau kita nampak daripada Imam Syafi'i sendiri pun, dia cuba beri gambar daripada kita, perkara ni tidak tetap. Tidak tetap. Sesuatu yang tidak tetap, kalau kita buat tetap, akan timbul masalah. Timbul tidak puas hati bagi orang-orang yang belajar ni. Orang tak belajar, saya kira lah. Gitu Kalau dalam Rifa' Fauzi ni, banyak lagi lah dia sebut sini. Apa tidak nak baca, kalau nak bicara tu, parut benar lah kitanya. Panjang lagi dia buat ni. Dengan ta'liq, dengan gapo. Kukuk mana pun bagi saya, kalau ada duit lah. Belilah doktor tu, beli tu. Saya kena benar tu, semua saya ni ada harap. Dah bagi hak kita tak boleh harap. Untuk menambahkan maklumat. Dia buat dengan, tapi kitab tu sebenarnya kitab ilmiah lah. Sebab dia bincang dari sudut, kalau ada kesilapan dari segi anak-anak murid Imam Syafi'i pun dia sebut juga tahqiq. Anak murid Imam Syafi'i buat gini, mana kalimah tu dia ambil kira juga. Naknya penting kitab ni bukan main-main. Sebab dia rumus akhir Imam Syafi'i dalam bab fiqh itu. Okey, seterusnya kita pergi pada tajuk yang kedua pada pagi ini. Kalamul imam fil khutbah. Mana imam bercakap dalam khutbah. Bercakap ni maksudnya maknanya yang tidak berkait dengan khutbah lah. Duk tengah khutbah tiba-tiba kecek benda lain. Respon pada benda lain dalam sebut kalam, dari sudut kalam. Itu maksudnya. Qaul 698. Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang laki-laki yang masuk ke masjid. Pada waktu itu Nabi sudah berkhutbah. Apa Nabi kata? Asallaita? Qala la. Qala fasalli raka'atain. Engkau telah salat ke? Salat di sini makna tahiyyatul masjid. Sebab dia mula-mula masuk. Laki tu jawab, belum. Maka Nabi kata, salatlah 2 rakaat. Ini saya terjemah mudah mereka. Salatlah 2 rakaat. Baik, cuba perhati. Sebab hari ini saya ambil khusus ni, takut silap faham. Ni saya petik dalam hak asal dia. Dalam hadis hak asal. Dia hadis ni hadis panjang sebenarnya. Baik, cuba perhati. Dalam hadis Abu Sa'id, hasil lepas tu. Tu dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri lah. Kena ubah tu Dalam hadis Abu Sa'id menyebutkan, potong dikatakan. Salah tu terjemah tu. Sebab dia kalau dikatakan ni surah tamrid dia panggil. Tak ada, asal tak ada guna kila, guna qala. Qala ni maknanya kuat. Kalau kila makna lemah. Kena potong dia, dalam hadis Abu Sa'id menyatakan atau menyebutkan. Tu betul. Sebab dia guna qala bukan kila. Kalau kila ni makna kata-kata tu tidak kuat. Tu istilah dia, kena faham. Dalam hadis Abu Sa'id menyebutkan laki-laki itu bersedekah dengan salah satu dari 2 helai bajunya. Lalu Nabi SAW bersabda, lihatlah kepada laki-laki ini. Tak faham kita baca tu. Tak faham. Di sini saya nak ambil hati asal dia ni. Maksud saya tidak bacalah semua. Maksud dia begini, cerita dia nya. Hadis ni dia ringkas. Sebab dia panjang lagi. Sebab Imam Syafi'i dia bukan bermaksud nak bincang hadis ni. Ayatnya Nabi suruh sembahyang. Dan Nabi bercakap. Nabi duduk tengah khutbah, masuk seorang lelaki. Tiba-tiba dia duduk lalu tak sembahyang 2 rakaat tahiyat masjid. Nabi kata, asallaita? Sembahyang dah ke? Lah kita kata lah. Nabi kata salli rakaatain. Mana Nabi bercakap, tu bukan khutbah tu. Mana ayatnya boleh. Tapi cerita ni sebenarnya lagu lain. Ni, tu dia. Cerita dia begini, lelaki ni asalnya orang miskin. Bila dia masuk tu Nabi tengok dia miskin. Katanya dalam dia beberapa riwayat, baju dia ni bertapung-tapung banyak lah. Nampak sangat miskin tu. Nabi suruh dia sembahyang. Tujuan apa? Tujuan untuk sahabat tengok. Jadi maknanya Nabi kata, cuba perhatikan, Nabi mana sahabat tu tengah fokus pada khutbah. Nabi sudah khutbah. Bila dia masuk, Nabi kata asallaita. Semua sahabat tertumpu pada lelaki itu. Dia kata la. Nabi kata salli raka'atain. Semua saya sahabat tengok. Baik,
Itu satu. Selepas daripada itu, Nabi khutbah, dan dalam khutbah Nabi itu Nabi sebut sini, Nabi menggalakkan sahabat supaya bersedekah. Tu. Nabi menggalakkan sini. Thumma hathahum ba'da dhalik 'ala sadaqah. Mana selepas Nabi sebut pada lelaki itu supaya semaya 2 rakaat, sahabat tengok pada dia semula. Dan lelaki ni lelaki yang fakir, miskin. Baju campur-camping, kita kata bertapung situ, bertapung sini. Thumma hathahum ba'da dhalik 'ala sadaqah. Kemudian Nabi dalam khutbah Nabi, ni khutbah lah ni. Kemudian isi khutbah Nabi itu berbentuk galakan supaya para sahabat bersedekah, la'allahum yatasaddaquna bisya'a minal mal, bisyai'in minal mal. Ini tersilap ni. Ini Maktabah Syamilah dia silap ni. Mudah-mudahan para mereka semua ahli jemaah tu bersedekahlah dari sebahagian harta mereka. Bahkan Nabi sendiri pun bagi. Di sini baru timbul bila Nabi galak ke bersedekah, lelaki miskin tadi pun sedekah juga dia. Tu baru timbul fasasaddaqar rajul bi ahadith. Rupanya lelaki ni dia ada baju 2 lapis, ada dalesa lagi. Dia pun pecah, dia tak ada nawi, dia orang miskin. Dia pecah baju dia sedekah. Fazajarahu, Nabi menghala dia. Nabi tak beri dia sedekah. Sebab li'ilmihi bihtiyaji ilah, kerana Nabi tahu dia memerlukan. Rupanya Nabi suruh galak sedekah tu, dia ingat Nabi tumpu secara umum. Mana aku pun Nabi suruh sedekah juga tu. Dia pun sedekah salah satu daripada baju dia. Dia punya pakai 2 lapis itu. Nabi tak beri. Sebab Nabi tahu dia, aku suruh orang sedekah tu untuk beri dia, bukan suruh dia sedekah. Tu cerita dia sebenarnya secara detail. Gitu. Sehingga ulama buat kesimpulan daripada hadis ni, fayustafadu minhu annahu yukrahu lisyakhsin an yatasaddaqa bima huwa muhtajun ilaih. Sehingga ulama faham daripada hadis ni bahawa seseorang tu dianggap makruh dia bersedekah dalam keadaan dia lebih memerlukan. Dia baju pun tak cukup, tiba-tiba dia sedekah, makruh. Ada ulama kata begitu. Sebab orang ni kih biasa, kih luar biasa ni, dia memang miskin sungguh ni. Sehingga Nabi tengok, Nabi rasa sedih. Tu cerita dia sini dia buat. Ni dalam kitab mana ni? Ni di bawah kitab Zakah ni. Kitab ni Al-Fathur Rabbani li tartibi musnadil Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani wa ma'ahu bulughul amani min asraril Fathir Rabbani. Panjang tu nama kitab. Kitab ni ditulis oleh Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Bana As-Sa'ati. Ni kitab ni bincang tentang musnad Imam Ahmad. Dia bincang tentang musnad Imam Ahmad. Jadi daripada hal ni jelaslah apa yang disebut oleh Imam Syafi'i ni, sehadis ni riwayat mukhtasar dia panggil. Riwayat secara ringkas. Kenapa hal lah? Mana Nabi larang? Tak beri lelaki tu sedekah. Sebab apa? Seolah Nabi nak kata, aku galak kau sedekah, suruh kamu lah, bukan suruh mu sedekah. Kita boleh kata begitu. Difaham daripada ni. Baik. Cuma di sini dia ada buat lagi. Saya nak orang takut tak faham lah. Saya rasa memang tak faham kata itu tu. Lagu mana dah dia sendiri pun miskin. Tiba dia sedekah, Nabi tak beri. Jadi ada ulama kata makruh. Gitulah. Ulama buat kesimpulan daripada hadis ni juga, biarlah kita ambil walaupun kita bukan maksud tu dalam perbincangan kita, cuma biar faham hadis tu. Ada ulama buat kesimpulan daripada hadis ni bahawa seorang pemimpin itu bila dia tengok ada orang bersedekah, sedekah orang tu sampai ke peringkat bukan sekadar miskin, fakir. Dia fakir lebih berat pada miskin. Sehingga ulama kata kalau miskin ni maknanya dia kalau dia kerja ini dia boleh makan untuk hari ni miskin. Tapi kalau fakir ni tak cukup. Tu fakir. Mana berat pada miskin. Dia ni peringkat fakir, bukan sekadar miskin. Bagi seorang imam, kalau dia tahu ada orang fakir ni sedekah, dia kena tolak. Ada ulama kata begitu. Awak boleh pahala menerima. Sebab bila kita menerima sedekah, menerima pemberian, kita doa kebaikan. Ambil pahala situ ya awak. Sebab tahap dia tu. Tu. Ni duk minta orang fakir berjimat pula. Tak boleh dia nak berjimat mana? Mungkin dia pun tak cukup dah. Banyak lagi lah disebut sini gitu. Jadi kalau itu kita boleh nampak maksud hadis ni. Gitu sebenarnya. Baik, kita pergi lagi. Jadi cumanya Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i tak tahu hadis ni cara detail. Saya yakin begitu. Sebab Imam Ahmad tu guru dia. Sebab hadis ni asal terdapat dalam musnad Imam Ahmad.
Cuma dia sebut tu sebab dia bukan maksud nak bincang tu. Maksud nak bincang ni tengok khutbah tu bila orang mari kecek nah. Mayar kau? Kalau bahasa kita. Kalau tu kata dak lagi, mayar dulu 2 rakaat. Lepas tu sambung mula khutbah. Mana boleh. Itu tidak termasuk dalam qat'ul khutbah, memutuskan khutbah. Mana khutbah masih kira bersambung tu. Baik, seterusnya dalam qaul 699 Imam Syafi'i berkata lagi. Seterusnya lah. Imam Syafi'i kata tidak mengapa seseorang bercakap dalam khutbah Jumaat dan pada seluruh khutbah apabila hal itu dianggap penting bagi orang lain untuk kebaikan orang juga. Namun saya tidak menyukai apabila berbicara tentang sesuatu yang tidak penting bagi orang lain. Mana kalau tidak penting, mana kalau kecek selepas khutbah boleh. Sebab tadi dia perlu tu. Sebab masa tu lah perlunya, keperluan dia di situ. Tak apa lah. Tapi kalau keperluan tu boleh tangguh selepas semaya, tu saya tak sukalah kalau dia tu kecek lalu masuk khutbah tu. Kita suruh alih kereta. Tu tak apa. Tak apa tu. Tu perlu selalu lah tu. Misalnya bukan, tidak semesti alih lah, kita kata tutup lampu besar, kalau tidak tolak. Jangan pula email kita apa tolak menguruh khutbah ni, ramai orang boleh tolak. Tak boleh buat lalu. Ambil perhatian kepada tu yang punya kereta nombor 1. Gitu ya. Atau tak putus lah tu. Tak putus tu. Itu maksud dia nya. Lepas tu email tu tengah baca khutbah baru teringat. Tadi mak Tok Siap besar suruh lepas maya suruh balik lalu. Perhatian kepada Tok Siap, mak dia besar lepas maya ni klik selalu. Buruk boleh pergi lalu. Takut tak ingat lah. Sebab tu email ni pelupa. Lepas khutbah tak ingat pula. Kalau sekadar tu tak apa. Cuma Imam Syafi'i kata kena fikirlah. Kalau perkara tu kita boleh royak selepas khutbah, selepas semaya, tangguhkan. Ni hak kih-kih yang mana kira-kira pada waktu tu perlu. Nak ayatnya ke dia? Nak ayatnya tak molek cakap masa khutbah ni. Takut terganggu khutbah. Tapi kalau ada keperluan tak apa. Ya? Berzikir macam mana? Tak boleh berzikir masa khutbah. Awak tu walita ke mana pun tak boleh lah tu. Tak boleh. Kena ayat ke dia. Ni kita bimbang ni. Dia tak faham. Padahal khutbah tu zikir dah tu. Dengar zikir lah tu. Nabi tengok dalam riwayat Bukhari ada orang duk main anak batu gini ni. Nabi kata man massal hasa faqad lahu. Siapa duk main-main dengan batu kerikil dia kira lara tu. Lara tu tak boleh. Mana boleh gitu. Tak kena langsung tu. Sehingga ulama kata lara-lara yang Nabi sebut dalam hadis nak ayat tak boleh pahala. Tak boleh kira sebagai orang nak mencukupkan bilangan Jumaat tu. Siapa begitu ada kata. Kena ayatlah ke dia. Kata awak tak boleh berzikir lagu tu masa khutbah ni. Nak zikir lepas ni. Dengar khutbah tu zikir dah tu. 2 rakaat semaya tu. Wakil 2 rakaat semaya sebagai ganti tu. Nak cari lebih tak. Tebal tu. Yalah semangat kuat pun kena ada ilmu ayat gitu dia. Ayat gitu marah tu. Dia ataupun buat Wahabi tak boleh belakang dah tu. Dia kata gitu. Wahabi lalu dah. Doktor Basik kata pakai kereta tak kena Wahabi ni pakai melok ni. Banyak pahala dia Muhammad bin Abdul Wahab ni. Baik, seterusnya. Jadi apa? Jadi saya nak bagi penekanannya, maknanya masa khutbah ni waktu yang sangat kritikal lah. Jangan kita buat sesuatu yang lain. Kena fokuslah. Sehingga kalau mengantuk pun Nabi suruh beranjak pindah ke tempat lain. Ataupun apa saja kita boleh buat lah. Pala ke, takut tak sering ngantuk tu. Gitu. Baik, sekarang ini kita pergi pada tajuk seterusnya. Kaifa istahabba an takuna al-khutbah. Bagaimana ataupun kaifa ustuhibba an takuna, bagaimana disukai bentuk khutbah yang disukai, bagaimana? Baik, Imam Syafi'i berkata, ni qaul yang keberapa? 700 ni tak tulis ni, 700. Qaul yang ke-700. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ni pada hari Jumaat lah. Pada hari Jumaat. Antara yang Nabi sebut dalam khutbah tu Nabi kata, innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansuruh
wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man yuti'illaha wa rasulahu faqad rashad wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa yafi'u ila amrillah. Tu dia khutbah ni kalau mengikut ulama Nabi ni, dia baca ni suara dia tu tegas, kuat supaya orang tidak mengantuk. Maknanya kuat sikit suara tu. Jangan duduk lembut otak bunyi gitu menerah habis orang. No. Hogi pun mengantuk dah. No. Jadi cara dia tu. Kena itu jugalah. Sesungguhnya segala puji hanya untuk Allah. Kami mohon pertolongan kepadanya. Kami mohon keampunan dari sisinya. Kami mohon petunjuk dari sisinya. Kami mohon perlindungan daripadanya. Kami berlindung kepada Allah daripada kejahatan diri-diri kami dan daripada kejahatan-kejahatan amalan-amalan kami. Sesiapa yang Allah beri petunjuk kepadanya, tidak ada sesiapa pun, kena sebut pun, sebab la tu dia panggil la nafi jenis. Kalau kita terjemah tidak ada sesiapa yang boleh, itu tak cukup terjemah itu. Sebab la di sini la dengan makna taukid. Tidak ada sesiapa pun yang pun tu kena bubuh. Tidak ada sesiapa pun yang boleh menyesatkannya. Dan sesiapa yang Allah sesatkannya, maka tidak ada sesiapa pun yang boleh memberi hidayah kepadanya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan, tiada sesungguhnya tidak ada mana-mana Tuhan. Tidak ada, la nafi jenis juga tu. Tidak ada mana-mana Tuhan melainkan Allah sahaja. Dan aku juga bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Sebut hamba tu, takut tukar siapa Nabi Isa tu lah. Pengalaman hidup manusia dalam beragama ni ada tukar Nabi jadi Tuhan. Takut jadi gitu juga. Aku bimbang ni jadi dah lala ni pun. Aku bimbang jadi gitu. Mana kena ingat Muhammad, aku bersaksi Muhammad ni hamba Allah, manusia biasa seperti kamu dan rasul Allah. Sesiapa taat pada Allah dan Rasul, maka dia tu cerdik, dia tu matang, dia tu bijak. Itu mana rasyad. Orang bijak lah tu. Wa man ya'sillaha wa rasul, sesiapa yang derhaka pada Allah dan faqad ghawa, itulah orang yang tertipu. Orang yang sesat. Ghawa ni tertipu, sesat, orang yang diperdaya. Yafi'u ilallah, hinggalah dia kembali, hingga dia bertaubat. Bila bertaubat, ilailah derhaka tu, mendapat petunjuklah dianya. Fa'ayafinu, mana pergi berlindung kepada Allah, mana bertaubat, kembali semula kepada Allah. Tu. Tapi masalah lah imam baca dan hari pun orang tak faham. Tu rugi juga lah. Lepas tu mau lihat terjemah. Baik. Jadi Imam Syafi'i kemukakan riwayat ini. Baik. Imam Syafi'i pada suatu hari, Imam Syafi'i kata pada suatu hari Nabi SAW berkhutbah. Dia kata gini pula. Imam Syafi'i kemuka dua tadi, mula-mula muqaddimah dia tu. Lepas tu pada suatu hari Nabi khutbah, Nabi baca ni pula. Apa dia? Ala innad dunya aradun hadirun ya'kulu minhal birru wal fajir. Ala wa innal akhirah ajallun sadiqun yaqdi fiha malakun qadirun. Ala kena tak ada tu tasydid tu sebenarnya. Ala setara tasydid dia, Wak. Sepatutnya tak ada tu. Sebab tadi ala innad dunya. Ala ni dia panggil kalimah untuk memberi peringatan. Tak ada sebenarnya tu. Buatlah takut baca Allah pula. Allah ni jadi makna lain pula tu. Sebab tadi ala, ingatlah. Bagi perhatianlah, sedarlah. Kalau Allah ni bahawa tidak. Wa innal khair kulluhu bihazafirihi fil jannah. Ala wa inna syarra kulluhu bihazafirihi fin nar. Ala fa'malu wa antum minallah ala hadarin wa'lamu annahum maqruduna ala a'malikum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Ketahuilah wahai manusia, itu maksudnya, sesungguhnya dunia itu adalah arad hadir, benda yang nampak sekarang, benda yang ada sekarang tu dunia. Maknanya boleh hilang bila-bila masa, itu maksudnya. Arad ni makna benda yang terbentang sekarang, hadirun tu makna sekarang. Sebab kalau dalam bab musafir, hadirun ni makna orang yang tidak musafir, hadirun juga dia panggil.
Ana hadirun mana ana safirun, ana hadirun safirun, orang musafir hadirun orang yang bermukim. Hadirun juga diguna. Jadi aradun hadirun maknanya sesuatu dunia ni maknanya benda yang ada sekarang yang kita boleh lihat dengan mata kepala kita. Dunia ni boleh dimakan tu maknanya diambil manfaat oleh orang baik dan orang jahat. Dunia ni orang jahat pun boleh ambil, orang baik pun boleh ambil dunia ni. Kemudian Nabi kata, ala, ketahuilah bahawasanya akhirat itu ajalun sadiqun, tempoh yang benar. Ajal tu takut tak faham pula. Ajal di mana tempoh yang benar. Tak berlaku dah, gila ni akhirat. Tapi dia tu benar. Sampai waktu, keluarlah akhirat itu. Tibalah akhirat itu. Sekarang ni tak berlaku lagi. Itu makna ajalun sadiqun, tempoh yang benar. Yaqdi fiha malakun qadirun, yang mana pada hari akhirat itu yang menjadi hakim padanya adalah raja yang maha berkuasa. Allah lah maksudnya. Ala, ketahuilah bahawa seluruh kebaikan dan segala yang berkaitan dengan kebaikan berada di syurga. Segala kebaikan dan segala yang berkaitan dengan kebaikan ada dalam syurga. Benda baik dan apa yang berkait dengan baik semuanya ada dalam syurga. Kena ingat hal tu, Nabi kata. Kemudian Nabi kata lagi, ingatlah juga bahawasanya seluruh kejahatan dan segala yang berkait dengan kejahatan semuanya berada di neraka. Hak ni bila hari akhirat. Hak ni benda jahat pun ada atas masjid lan ni. Tapi kalau hari akhirat Allah pisahkan terus. Hak jahat semua dia letak dalam neraka. Hak duduk dalam syurga hak baik-baik saja, nikmat. Orang-orang baik, nikmat baik semua. Nak ayatnya hari tu tak ada dah. Duduk dalam syurga ni tak ada tak molek. Cemburu pun tak ada. Tak usah using lah kalau kita masuk syurga dengan bini ke cemburu pula. Duk using tu baik dia masuk neraka lah sebenarnya. Takut ada je ni gam mikir gitu. Kita ni nak bidadari ni. Sakit kepala. Tak ada dah tu. Bini pun sendiri pun dia tak usah, sudah tak ada apa dah. Banyak teh. Untuk lelaki aku boleh ni. Aku ni tak ada pun bidadara. Hak tu boleh bidadari. Bidadara kan pelik bunyi. Tak usah using lah. Dalam hadis sebut walaupun ada bidadari duk berkhidmat, bidadari tu khidmat pada dia. Mana isteri kita jadi kalau masuk surga bersama satu keluarga, isteri kita jadi memsah dalam rumah tu. Jelas ada sebut lah ni. Tak usah using lah tu. Tak usah using tu kena kira biar masuk surga. Tu mudah. Tak usah using tu. Tu baik. Molek juga saya rasa kena baca sebab saya habis baca kitab tu Tajuk Al-Jannatu wan Nar. Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqatul Tabba. Terjemah apa setahun tu. Umar puas hati kita baca tu. Dia bicara ayat-ayat dah hadis tentang syurga neraka. Mula-mula dia bicara syurga dulu. Lepas tu dia bicara neraka pula. Apa jik dia bicara. Baru kita nampak lagu ni syurganya. Kadang-kadang baca walaupun hotel itu pun tak nampak. Muka dia susun. Dia tak seni orang panggil kalau kita sebut tafsir maudhu'i lah juga ni. Dia ambil ayat-ayat berkenaan syurga dia tak setepak. Hadis-hadis tak setepak. Lepas tu dia bincang. Molek juga tu kalau kita baca tu. Tapi nanti habis Bukhari. Mati dulu Bukhari. Tak tahu bila. Bagus kita. Habis saya baca. Setahun lebih kan. Sekali seminggu kita buat. Siapa ada ngaji tu. Orang kata baru nampak saat ni syurga neraka. Tu saya kata ke dia, tak maya itu, kata-kata lah. Tinggal-tinggal tu. Dia kata memang, dia kata baru nampak. Tu bagus juga Profesor Umar Sulaiman Ashqat ni. Dia 5 jilid tahu. Dia buat berkait dengan perkara gaib saja dia buat. Mana kau beli satu set tu banyak ratus juga. Tapi kita boleh beli satu-satu. Tapi tak ada jual sini Indonesia, kena order lah tu. Baik, tak apalah. Baik, cuba kita tengok lagi. Jadi Nabi sebut begitu. Kemudian Nabi kata lagi, ketahuilah, beramalah kamu, fa'malu, beramalah kamu, wa antum minallah ala hazar, dan jagalah diri kamu. Dia terjemah gitu, ana terjemah lain lah sikit lah. Ketahuilah, fa'malu, amal, beramalah kamu. Amal ni mana amal soleh lah maksudnya. Wa antum minallah ala hazar, dan jagalah diri kamu daripada azab Allah. Tu terjemah dia. Kena jaga.
Kalau kita tak jaga, kita kena azab Allah, kena jaga. Cara mana? Ikut perintah Tuhan. Jauhi larangan Tuhan. Itu makna wa antum minallah ala hadarin. Kena berhati-hati dengan Allah ni. Sebab Allah ni baik, betul dia baik, tapi kalau tak kena cara, kalau kamu derhaka, dia sumak neraka kamu. Kena berhati-hati. Jangan ingat orang baik ni gong. No. Orang baik ni tidak gong. Baik cerdik, kalau baik tak cerdik tu mungkin gongnya. Boleh tipu orang. Allah tidak. Dia maha hakim, maha bijak. Tapi dia ni rahim, mengasihani. Tapi kena berhati-hatilah Tuhan ni. Sebab Tuhan ni dia bukan main-main dalam kenyataan dia. Ketahuilah bahawa amal-amal kebaikan kamu, dia akan menjadi makrudun ala amal. Wa'lamu annakum makrudun ala amalikum. Apa maksud dia? Mana kalau ketahuilah bahawasanya amal-amal kamu tu yang kamu tak buat tu, dia jadi hutang di hari akhirat. Makrudun, tergadai. Makrudun asal mana? Tergadai, yang digadai. Makna kalau kita tidak beramal, maknanya kita tidak tebus apa yang patut kita tebus. Dia akan menjadi isu dosa lah. Itu maksud dianya. Makrudun tu makna qardul hasan. Daripada kalimah tu juga qardul hasan, salah satu bentuk muamalat dalam Islam. Qardul hasan itu, makrudun makna tergadai. Jadi kena berhati-hatilah. Maknanya sesuatu yang menjadi kewajipan kita kena buat, kita tak buat, dia akan makrud, dia akan jadi tergadai, tak selesai, akan disesat di mahkamah Allah. Beratlah kita nak tebuhan ke dia tu dengan pahala, dengan kebaikan kita. Lepas tu pahala pun tak banyak dah, kau hilang semua jadi. Tu dah maksud dia. Kan hutan ni kan, hutan ni dah, seorang yang berhutang dia tak bayar, dalam keadaan dia boleh bayar, dia tak bayar. Hari akhirat dia kena bayar juga, bayar dengan amalan dia. Jadi mana kau sikit semua amalan nak bayar hutang orang. Hak ni pun jadi hutang juga, hutang dengan Allah. Kalau hutang dengan manusia, supaya kena bayar juga. Bentuknya bayar dengan pahala. Sesiapa yang beramal kebaikan seberat zarah, siapa buat baik walaupun sebesar zarah, pasti dia akan lihat hasil. Sekecil mana pun zarah ni, atom, seberat debu, macam-macam lah ulama terjemah nak menggambar halus kecilnya. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan walaupun seberat biji zarah, debu, atom pun, dia akan lihat hasilnya. Baik, jadi Imam Syafi'i dengan mengemukakan dua dalil ni dalam mukhtasar ni lah. Nak ayatnya kena baca, kalau kena faham molek, maknanya baca tu dah sesuatu yang boleh mengingatkan manusia kepada Allah. Tu di hari Jumaat pentingnya. Ni kalau kita duk cerita tentang buah-buahan tempat khutbah, boleh juga sekali-sekala musim buah. Ingat pada itu. Saya ingat satu kali khutbah tu bicara tentang talum. Hadis tu maudhu' pun. Talum satu khutbah. Nasib baik saya baca dulu sebelum khutbah. Bila kita baca, cuti je talun tu lah, singa tak akal dia tu. Nak yang Tok Wali talun tu. Itu talun tu bukan talun. Wa'la. Talun wa wa'la tu. Dia gini khutbah-khutbah Nabi. Sebab tu kalau Imam Syafi'i nak sebut di sini bahawa isi khutbah ni kena lagu ni lah, mengingatkan orang kepada hari akhirat. Biar orang ada kesedaran. Mana orang yang bijak dalam mengatur susun kata-kata, lebih memberi kesan khutbah, dia patut berkhutbah. Ataupun sekarang ni bila khutbah tu dibuat dalam bentuk teks, orang yang nak buat khutbah tu kena orang yang ada kebolehan. Lepas tu nak baca pula tu, kena orang berkebolehan juga. Ni baca betul kali ulang, sekat-sekat nampak tak baca dulu. Kalimah-kalimah pelik sikit tak boleh baca lagi. Sunat bi rabbikum, nak sunat berbekam. Ya. Kita baca dulu lah tu. Enggak bahaya kok jauh ye. Sunat barabakah ni. Dia panggil sunat bi rabbikum. Lepas tu dia pakai gigi tu. Kita tu. Orang sunat berbekam tu. Kan banyak ke cerita dah. Di bom. Di bumi. Bawa mi kan dulu aja bumi, bawa mi di bom dia tu. Di bumi. Kan berat-berat belakang lah tu. Apa tu? Sebab tak baca dulu. Lepas tu kadang-kadang, iyalah kita kata Tok Khatib ni kadang-kadang orang tua, tak bahasa baru. Hak dia tulis khutbah ni bahasa baru. Tulis kat tak tahu. 3 kali ujian Lamborghini ulang. Cerita Lamborghini, isu Lamborghini tu. Nak sokong kita dengar.
khutbah. Malah sebutlah masjid mananya. Tok imam dia tua benar. Nak sebut lama ni aku sekali kereta dia kata, dia sebut gitu. Pakai sebut kereta, dia tahu kereta tu. Nak payah sebut Lamborghini aja lagu mana. No, jadi benda-benda gitu tak logik lah. Jadi kalau kita perhatikan dua isi ni, riwayat ni semuanya berkait dengan kesedaran dalam konteks agama. Tu sebenarnya. Lepas tu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan, sebab hadis ni mungkin ada. Hadis ni memang kita belajar pun tentang hadis ni. Hadis ni kalau kita perhatikan, dia sesuai untuk semua keadaan. Cuba perhati balik. Hadis ni sesuai dalam semua keadaan. Sebab hadis ni bersifat umum. Kalau kita nak buat pendetailan selepas tu. Kita buat mari contoh-contoh semasa. Tapi hak ni bersifat umum. Tu. Sebab itulah kalau baca, bukan kalau baca. Misalnya contoh, kena dia gitu cara baca dia nya. Bukan sebab baca Quran. Ala innad dunya aradun hadirun. Kalau baca lagu tu, dia tak boleh baca gitu. Ala innad dunya aradun hadirun. Dia lagu tu cara baca dia. Baru dia memberi kesan. Dia ada cara dia. Khutbah ni dia ada cara dia. Ni kalau kita baca segi ala innad dunya, jadi tak nampak tu intonasi kita panggil. Supaya kita kecek dah. Saya pernah dengar dia ni muallaf, tapi tidak muallaf, dah lama dah, tapi dia kecek kok Melayu supaya baca berita. Suka saya dengar. Dia tu untuk pengetahuan Ustaz Dim, kau ni gini sebut. Kita pun baca berita je ni kecek dengan aku. Lucu, tak kenal lah. Khutbah ni ada cara dia. Kalau tidak, dia tidak akan memberi kesan baik pada pendengar. Khutbah ni tujuan nak memberi kesan baik pada pendengar. Ni wakah cabai 40 wakah. No. Tak boleh. Tu kena berhati-hati. Kadang-kadang dia berhenti tu di atas kepala ayat. Kita berkata nakal tak imam ni. Tu kena itu. Tak boleh. Sebab tu kalau belajar teks ni, mana kita kena itu dulu. Kalau tidak, khutbah itu tidak menarik. Padahalnya khutbah ni, sebab apa penting khutbah saya sebut tadi, kerana pada hari itu semua orang mari. Hak tak semaya pun mari Jumaat ni. Tu. Kemudian Imam Syafi'i buat mari pula. Selepas dia sebut perkara yang sepatutnya kita sebut, mana kita menarik perhatian masyarakat supaya mereka kembali kepada Allah, ingat pada akhirat. Dunia ni adalah barang yang sementara, boleh hilang bila-bila masa. Jadi gunalah dunia supaya kita dapat kecapi nikmat dia tu dengan kekal. Guna dunia yang bersifat sementara, tetapi dengan tujuan untuk mendapat nikmat yang kekal. Tu dunia. Guna dunia yang sementara untuk dapat hasil yang berkekalan. Tu orang panggil fikrah Islam. Tu jadi masukkan yang disukai tu. Adapun seterusnya, tu tajuk dia. Apa dia? Ma yukrahu minal kalam fil khutbati wa ghairiha. Sesuatu yang dianggap tidak boleh, makruh. Apa ni dalam khutbah. Hak dalam khutbah ni ucapan khutbah ataupun khutbah tu isi kandungan khutbah tu yang dianggap makruh. Yang dianggap tidak boleh. Apa dia? Misalnya di sini. Imam Syafi'i berkata, ni 802 802. Saya habiskan di sini lah. Ya? 80? Silap tu. 7. Kirim kau surat lain peling habis no. Okey, 702. Kata Imam Syafi'i, diriwayatkan daripada Adi bin Hatim. Dia berkata, aku suruh betul lah. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Adi bin Hatim, dia berkata, ada seorang lelaki berkhutbah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia kata, dalam khutbah dia disebut gini. Sini dia tak hari. Tak arak dia. Tak apalah. Saya nak baca di sini. Dia kata gini. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sihima faqad ghawa. Kita nampak okey, tak ada apa tu. Cuba perhati saya terjemah Sini dia buat. Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia tu cerdik lah. Rasyad tu cerdik, dapat petunjuk, molek, jenis pintar. Orang cerdik gitulah. Itu makna rasyad. Rasyad juga boleh dengan mana itulah orang yang dapat petunjuk. Boleh juga mana gitu rasyad. Kemudian dia buat lagi, dan sesiapa mendurhakai keduanya, maka sesungguhnya dia telah rawa, sesat, terpedaya dan sebagainya. Isu dianya keduanya.
Dia tidak kata sesiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul. Dia tak guna gitu. Situ salah. Besar ni hak ni. Kalau nak huraya dia, hak ni dalam kitab Mishkat kita belajar dah, ditelipuk dulu ni. Mungkin senang kita tak ingat tu. Tak apa. Jadi cuba tengok. Kemudian Nabi pun kata, Nabi kata kepada dia, saya pun minta maaf tak ingat, kena cek semula ni dia khutbah mana, siapa Nabi ada ni. Ada waktu situ saya pun tak sempat nak cek. Tak ingat ni. Cumanya hak dalam riwayat Mishkat tu ada tu, dia bukan khutbah, ada juga. Dia sebut gitu. Bukan dalam khutbah. Cuma dia bercakap. Dia bukan khutbah jemaah. Hak dalam Mishkat tu ada sebut. Dia sebut gini lah. Nabi kata uskut. Dia. Jangan kata begitu. Fabi sal khitab anta. Mu ni orang bercakap paling buruk lah. Paling teruk lah bercakap mu. Mu ni adalah seburuk-buruk khatib. Tu. Saya duk rasanya dia kata khutbah di sini ni maknanya bukan khutbah Jumaat ni. Sebab dalam Mishkat tu bukan khutbah Jumaat. Cuma khutbah dia tu cuma khutbah. Khutbah ni mana berucap. Boleh jadi masa dia bercakap tu bukan Jumaat. Sebab Nabi duk dengar. Bila dia kata, Nabi kata uskut fabi sal khitab anta. Mu ni orang cakap apa paling buruk lah lagu ni, cara bercakap ni. Kemudian Nabi kata, SAW kata, man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sillaha wa rasulah faqad ghawa wala taqul wa man ya'sihima. Nabi kata buruk cara bercakap ni. Nabi pun betul balik. Sesiapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat petunjuk. Dan sesiapa yang menderhaki Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah tersesat. Jangan kamu kata sepuluh takdi. Jangan kamu kata sepuluh takdi. Wa man ya'sihima. Tapi kena kata wa man ya'sillaha wa rasulah. Apa gitu? Dia ada huradah di situ, kita baca sini. Cuma dalam Mishkat tu panjang dia bincang. Ya? Dalam Mishkat tu panjang kita bincang. Hak di telipuk. Okey, saya nak baca dah. Sebab tu saya bincanglah. Nak ayatnya dalam bab sesuatu yang boleh membawa pada syirik ni, kena jaga sungguh. Hak ni kalau nak hurah dalam konteks kehidupan kita sekarang, berhadapan dengan puak-puak habib ni lah. No. Puak-puak tarikat ni, aduk kecek dia berbahaya. Cuba perhati molek. Imam Syafi'i kata 703 Imam Syafi'i kata, oleh kerana itu kami berpendapat bahawa seorang khatib, orang yang berkhutbah tu, boleh sebut dalam khutbah dia, sesiapa yang mendurhaki Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia tersesat kerana dia telah memisahkan nama Allah dan Rasulnya. Tu. Makna dalam sesiapa mendurhaki Allah dan Rasulnya, dia sesat. Sebab apa? Sebab dia telah memisahkan Allah dan Rasul. Allah dan Rasul ni tak boleh kita pisahkan. Bahkan kita nak taat pada Allah, kena taat pada Rasul. Taat pada Rasul mana taat pada Allah. Tak boleh pisah tu. Ambil Quran saja, memang hak tu memang sesat. Kita boleh kata sesiapa yang ambil Quran saja wajib sesat. Boleh kata gitu. Tapi Dajjal dia akan kata begini. Sesiapa yang ikut Quran dan hadis saja dia sesat. Itu Dajjal. Dajjal dia akan kata gitu. Tu memang hijau dia raja tunya. Baik, Imam Syafi'i kata boleh kita kata gitu. Tak boleh pisah Allah dan Rasul. Sebab pisah Quran dengan hadis jadi kesal dia gitu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab hadis Nabi ni sendiri pun tindakan dia semua adalah wahyu daripada Allah. Baik. Sesiapa yang mengatakan waman ya'sihima, sesiapa yang mendurhaki keduanya tanpa memisah dengan waw ataf Allah dan Rasul, tanpa memisahkan dengan dan, maka saya memandang sebagai perkataan yang makruh dalam khutbah. Makruh ni hukum paling ringan. Kalau dalam syarah hadis sebut sesiapa yang kata begitu dengan maksud dia nak menyamakan Allah dan Rasul. Kalau tak sama 100% pun ada penyamaan Rasul dengan Allah, kafir orang itu, syirik orang itu. Kalau dia kata wa ya'sihima, maknanya ya'sihima tu dia kena guna waw, tak boleh. Takut jadi nampak setanding Allah dan Rasul. Tu tujuan dia. Siapa begitu sekali pada orang kata tak ingat pun gitu. Tapi nak yang tak boleh. Bahasa pun kena melambangkan tauhid, tak boleh melambangkan syirik. Siapa setahun cuba bayarkanlah. Makna benda-benda sikit nampak wow seputih, huruf ataf das putih ya tak boleh. Gah ni adalah ni berat ni.
Pak duk mari sini kat keluar negara kat Ya Hussein madak sebut Ya Hussein tolonglah. Lebih pada lebih pada dan ni. Tu berat benar tidak. Mana kalau kita hayati tadabbur hadis ni, lain bunyi sekala tadabbur Quran. Ni tadabbur hadis. Hadis pun perlu tadabbur juga. Tadabbur ni maksudnya ke dia? Apa poin utama yang Nabi nak sebut dalam hadis ni? Apa dia? Nak ayatnya jangan dekati syirik. Bukan jangan syirik, jangan dekati syirik. Hak taksirnya syirik. Tapi saddu zara'i sebagai nak sekat jadi syirik, jangan dekati. Apa yang kira-kiranya boleh membawa pada syirik, jangan buat je itu. Ni siapa kena kata, tak boleh kata wa may ya'sihima, kena kata wa may ya'sillaha wa rasulah. Mana kalau kita tadabbur hadis ni, maknanya sesuatu yang ulama peringatkan kita jangan melakukan syirik. Sesuatu yang kalau buat tak syirik lagi, tapi boleh sampai situ, tak boleh buat juga tu. Kata Imam Syafi'i lagi, kaulnya ke-704 ni, 704, sesiapa yang menyukai agar imam mempersingkatkan khutbah dengan memuji Allah, berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berwasiat supaya bertakwa serta membaca ayat Quran, dia tidak mengurangi dari hal ini. Apa maksud dia? Maknanya naknya boleh kalau baca khutbah segitu saja. Baca contoh kita puji Allah, selawat kepada Allah, wasiat supaya takwa, lepas tu baca cukup dah. Paling minima. Wala yazida. Kalau dia terjemahan ni sebenarnya kalau saya tidak terjemah gini, ia tidak menguranginya dari hal tu. Maknanya dia buat sekadar ini saja, tidak kurang. Kalau kurang tak boleh. Tu hak yang minima. Hak yang minima khutbah ni untuk kita kata sah, pertama sekali kena ada puji Allah, kena ada selawat pada Nabi, kena ada wasiat. Ni dalam mazhab Syafi'i kena bahasa Arab ni. Kena bahasa Arab. Ittaqullah, kena bahasa Arab. 3. Yang keempat baca mana-mana ayat Quran. Kalau cukup 4 tu tak boleh kurang. Kalau kurang tak sah khutbah tu. Ada lebih tu tak apalah. Kalau sekadar tu saja sebut, tu sah dah kira. Misalnya gaduh sangat ni. Gaduh ni mungkin ada kecemasan tu. Mana kecemasan tu melibatkan ramai lah. Tu misalnya. Dah, boleh sekadar tu. Mana metam tu 5 minit pun sudah dah tu. Tak apalah. Kadar yang paling minima. Tak apa dah tahu tu. Cukup syarat tu orang ni. Rukun khutbah tu. Tak apa dah. Gitu. Jadi maknanya perkara ini kita kena ambil perhatian lah. Sebab itulah kukuk mana pun sifat khutbah Nabi ni ringkas dan padat. Dia tak boleh berjela-jela. Wallahu a'lam.